Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat meneruskan pengajian kitab Induk Ihya Ulumuddin bagi kali yang ke-284, tahun yang ke-13. InsyaAllah pada malam ini kita akan meneruskan syarahan kitab yang ke-21 daripada 40 kitab yang terdapat dalam kitab Induk ini, iaitu kitab Keajaiban Hati. Syarahan kitab Keajaiban Hati kita ini sampailah ke siri yang ke-6. Sebelum kita pergi lebih jauh, marilah sama-sama kita mengenal akan kelebihan kitab Induk Ihya ini di mata ulama-ulama. Ditanyakan kepada Habib Umar bin Hafiz dalam salah satu rakamannya. Rakaman ini ada pun di internet. Dia berjalan dengan rombongan dia dan orang bertanya, dia jawab. Ditanyakan kepada beliau, pada pandangan tuan, kitab tasawuf manakah yang terbaik? Maka jawabnya Ihya Ulumuddin. Ditanya kepada Habib Abdullah Al-Idrus, mengapa tuan tidak mengarang kitab? Jawabnya, aku mencetak. Maksud dia, aku membentuk. Aku mencetak kalian agar kalian mudah untuk membaca, yakni mengambil manfaat. Aku mencetak kalian agar kalian mudah untuk membaca daripada karya Imam Al-Ghazali. Kitabnya sudah ada. Jadi untuk apa lagi nak dikarang-karang? Kitabnya sudah ada. Tugas aku hanyalah untuk membawa kalian kepada kitabnya Imam Al-Ghazali. Habib Taufik As-Sagaf berkata, untuk apa kami mengarang kitab tasawuf? Ihya Ulumuddin itu kan sudah lautan. Kalau dikarang pun tidak akan menyamai Ihya. Maka untuk apa dikarang? Ini pandangan Habib Taufik. Habib Taufik juga berkata, jika mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW ialah kitab Al-Quran, maka karamah utama Imam Al-Ghazali ialah kitab-kitabnya. Berkata pula Profesor Hamka, meskipun ada berpuluh lagi karangan Al-Ghazali yang lain dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan Islam, namun yang menjadi intisari daripada seluruh karangan beliau ialah kitab Ihya Ulumuddin. Habib Abdullah Al-Idrus dikatakan hampir-hampir dapat menghafal keseluruhan kitab Ihya. Kerana kitab Ihya ini boleh dikatakan selalu berada pada tangannya dan berjaya dikhatamkannya puluhan kali. Bukan berkali-kali, puluhan kali. Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyatakan dalam kitabnya Al-Aimiyah wal Usul Al-Hikmah, nescaya tiada engkau melihat sebuah kitab pun yang lebih menghimpunkan sebagai ilmu yang memberi manfaat itu daripada segala kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali seperti Ihya Ulumuddin, Arba'in Al-Usul, Minhajul Abidin, Bidayah Al-Hidayah. Itulah antara pandangan para ulama, khususnya keturunan Nabi Muhammad lagi, tentang kitab Ihya Ulumuddin ini. Ini banyak lagi pandangan-pandangan lain. Sebagaimana biasa, mula-mula kita imbas sedikit apa yang telah kita kongsikan dalam kuliah sebelum ini. Kuliah sebelum ini kita menggunakan tajuk tentera qalbu yang zahir dan tentera qalbu yang batin. Tentera qalbu yang zahir dan tentera qalbu yang batin. Yang pertama,
Perbekalan untuk hidup selama-lamanya di akhirat itu mestilah dibuat sekarang, yakni sementara kita masih hidup. Sempat kita mati sahaja, habis. Tak ada dah peluang kita nak tambah bekal. Tak ada peluang nak top up. Sempat kita jatuh sakit sahaja, terutamanya sakit yang berat-berat, susah dah kita nak buat persediaan-persediaan. Yang kedua, sebenarnya ilmu yang menjadi jalan ke akhirat itu ada dua. Kata Imam Al-Ghazali. Apakah ilmunya? Iaitu ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah. Pada awal-awal kitab Ihya Ulumuddin lagi, beliau sudah berpesan. Bahkan dahlah pada awal kitab, pada mukhaddimah kitab itu sendiri, sebelum kitab yang pertama. 40 kitab ada dalam Ihya. Yang mula-mula tu, sebelum kitab pertama tu, dia pesan dah tentang muamalah mukasyafah ini. Sebab itulah petuanya, kalau ikut Tariq Imam Al-Ghazali ini, orang yang benar-benar berilmu dengan isi Ihya Ulumuddin ini, dia tidak akan tinggalkan untuk mensyarahkan mukhaddimah itu. Kalau dia mengajarlah, bila dia mengajar, mukhaddimah itu ada kunci dia. Kunci kepada kitab Ihya ini adalah kitab yang pertama, iaitu kitab ilmu. Sebab itu Imam Ghazali letakkan lebih awal, bahkan lebih awal daripada kitab Aqidah sebenarnya. Kuncinya di situ. Dan kunci kepada kitab ilmu itu pula terletak pada mukhaddimah. Jadi ada orang-orang yang dia mengajar, dia langkau. Mengapa mereka ini langkau? Adalah dua keadaan sekurang-kurangnya. Yang pertama, orang yang mengajarkan itu, dia tidak cukup berilmu dengan isi-isi penting daripada kitab Ihya. Yang kedua, mungkin dia ada berilmu yang memadai, yang mencukupi tentang isi-isi penting dalam kitab Ihya, tetapi dia tidak bercadang untuk tarbiyah. Dia sekadar mungkin datang 1-2 majlis untuk memperkenalkan saja kitab Ihya, dia pun syarahkanlah mana-mana bahagian. Yang ketiga, jasad kita ini kenderaan kita. Kitalah pemandunya. Hendak meneruskan kelangsungan jasad ini, sementara di dunia ini, kita buat dua perkara. Yang pertama, kita kena cari hal-hal yang dapat menyelamatkan jasad kita ini, yang dapat menguatkan jasad kita ini. Itu satu usaha. Usaha yang kedua, kita kena menjauhkan hal-hal yang dapat membinasakan jasad kita ini, atau yang dapat melemahkannya. Bila kita lakukan yang dua ini, insya-Allah terpeliharalah kenderaan. Apabila terpelihara kenderaan, selesalah pemandunya. Siapakah pemandunya? Qalbu, iaitu diri kita yang sebenar, yang roh, yang khalifah, yang raja itu. Perkara keempat yang kita sentuh dalam kuliah sebelum ini, antara yang perlu dicari ialah makan minum. Ini untuk meneruskan kelangsungan jasad. Nak dapatkan makan minum ini, kita kena menggunakan dua jenis tentera. Apakah dua jenis tentera itu? Yang pertama, tentera yang batin atau tentera yang ghaib. Yang kedua, tentera yang zahir. Tentera yang batin atau yang ghaib itu ialah keinginan atau kehendak, atau disebut nafsu atau syahwat. Tentera yang zahir itu pula ialah anggota-anggota badan. Tentera batin pun kena, tentera zahir pun kena. Tentera yang batin inilah yang akan menggerakkan tentera zahir ini, maka jasad dapatlah makanan. Yang kelima, untuk menjauhkan dan mengelakkan hal-hal yang dapat merosak dan melemahkan tubuh badan, kita kena guna dua tentera itu juga, iaitu tentera yang batin dan tentera yang zahir. Tadi kita nak cari makan, sekarang ni pula dalam usaha nak menjaga keselamatan jasad kita. Tentera batin ni apa dia? Semangat. Semangat atau disebut amarah.
Tentera zahir pula anggota badan, terutamanya tangan, kaki, mulut dan sebagainya. Tentera yang batin ini, iaitu semangat atau amarah tadi, akan menggerakkan tentera yang zahir. Maka contohnya, apabila anjing mengejar kita, tentera yang batin, yang semangat tadi itu, dia akan suruh kaki supaya berlari. Tentera ghaib, dia menggerakkan tentera yang zahir. Apabila kita terserempak dengan ular, maka tentera batin yang semangat tadi itu, dia suruh badan kita mengelak, lalu jalan lain. Apabila orang tumbuk, semangat yang batin tadi itu, dia suruh kepala kita menunduk, tak kenal. Apabila orang menyerang, semangat yang batin tadi, dia suruh tangan kita ini makan gerak serangan. Dia menyerang, dia pula yang kena. Contohnya. Jadi kita nampak di sini, tentera yang batin itu dia menggerakkan tentera yang zahir supaya badan kita ini terpelihara. Yang keenam, jika kita tak kenal makanan, maka kita tak adalah rasa nak makan. Oleh sebab itu, nak jadikan jasad kita ini dapat makanan, kita perlukan kepada dua jenis tentera juga. Dua tentera lagi. Tentera mana? Kita boleh jawab dah lah. Tentera batin satu, tentera zahir satu. Apakah tentera batinnya? Tentera batinnya ialah kuasa ataupun daya untuk mengenal yang ada pada diri kita. Apakah daya-daya atau power atau kuasa untuk mengenal makanannya? Kita sebut sebagai indera. Kita ada 5 indera, sebab itu dia sebut panca. Panca indera. Panca tu maksud dia 5. Indera melihat untuk kita melihat rupa bentuk makanan. Indera hidung untuk kita mencium bau makanan. Indera dengar untuk kita tangkap bunyi makanan, bunyi masakan. Indera rasa untuk kita merasa akan rasa-rasa makanan, rasa masakan, rasa air. Dan indera jamah atau indera sentuh. Ini untuk rasa juga, tapi bukan rasa dengan lidah, rasa dengan kulit, rasa dengan yalah otot-otot badan kita. Itu tentera yang batin. Sementara untuk mengenal makanan, tentera zahirnya ialah tempat indera-indera tadi itu seakan-akan terletak. Jadi indera melihat tadi terletak pada mata. Mata tu tentera zahir. Indera mencium, menghidu tadi terletak pada hidung. Hidung itu tentera yang zahir. Indera mendengar tadi terletak pada telinga. Telinga itu indera yang zahir. Begitu juga lidah dan juga seluruh badan kita ini. Perkara yang ketujuh, tentera yang batin, tentera yang ghaib itu terdiri daripada 3 jenis. Satu, jenis yang pendorong. Yang kedua, jenis yang penggerak. Yang ketiga, jenis yang pengenal. Satu, dia mendorong. Dia menimbulkan keinginan, menimbulkan kehendak. Yang dua tadi, dia menggerak. Bila dah ada kehendak tu, dia menggerakkan kita pula. Jenis yang ketiga, dia mengenal. Mengenal tadi dengan lima panca indera tadi itulah. Jadi tentera batin ini ada jenis yang mendorong, ada jenis yang menggerak dan jenis yang mengenal. Tentera batin yang menimbulkan keinginan untuk makan. Tentera batin lah yang menggerakkan anggota badan kita ke arah makanan. Dan tentera batin lah yang mengenal pasti akan makanan itu. Dia timbulkan kehendak, dia daya yang dalam, dia menggerakkan kita ke arah makanan. Dan indera kita kenal pasti makanan. Yang ke-8, tentera zahir itu pula ada 2 jenis, iaitu tentera zahir yang nampak dan tentera zahir yang tak nampak. Tentera zahir yang nampak ini dia berada di luar badan kita.
Contoh dia tangan, kaki, dia nampak. Tentera zahir tapi tak nampak sebab dia duduk di dalam jasad. Dia ni kena belah, buka, keluarkan ke, atau teropong masuk ke baru nampak. Apakah dia itu? Tulang. Dia duduk di dalam. Urat saraf, otot-otot, darah, lemak. Dia ni tentera zahir tapi dia duduk di dalam jasad. Tentera batin tadi akan menggerakkan tentera yang zahir, iaitu urat saraf, tulang, kaki, tangan dan sebagainya. 9. Tentera qalbu yang jadi keutamaan perbincangan ahli-ahli dalam Al-Ihsan, tasawuf sufi tarikhah ini, ialah tentera qalbu yang tak nampak, yang tidak ada rupa itu. Kalau kaki, tangan, lidah ada rupa. Yang dalam, darah ada rupa, tulang ada rupa, urat ada rupa. Tapi tentera yang dibincang, kita nak banyak bincangkan ini, tentera yang tidak berupa. Itu. Yang ke-10, tentang dakwaan. Ada orang menyampaikan bahawa ada dakwaan. Dikatakan kita ni belajar kitab kecil-kecil sudah, tak payah belajar kitab besar-besar, kerana belajar kitab kecil-kecil pun ramai yang jadi wali Allah. Jadi kita bagilah jawapan dan pandangan kita, agak panjang juga, boleh tonton semulalah. Secara ringkasnya kita kata begini sajalah. Belajarlah kitab yang kecil-kecil dan belajarlah kitab yang besar-besar. Kitab yang kecil-kecil pun kalau belajar, ada orang yang jadi wali Allah. Jadi kalau belajar kitab yang besar-besar, insya-Allah lebih lagi. Jadi kita bagi galakkan, kita tambahkan semangat. Jangan kita lunturkan semangat, patahkan semangat, matikan semangat. Semangat kepada siapa? Kepada orang yang nak mengajar dan kepada orang yang nak belajar. Yang ke-11, kita juga ada sentuh tentang air tasnim. Air di dalam jannah. Dapat minum campuran tasnim pun dah okey sangat dah. Tetapi ahli-ahli dan pelajar-pelajar Al-Ihsan ini, memang kita matlamatkan agar dapat minum pati tasnim. Tidaklah setakat campuran air tasnim saja. Nak dapatkan minum pati tasnim ini, kita kena masuk syurga yang lebih tinggi. Ia ini syurga bagi orang-orang mukharrabin. Jadi kita kena jadi orang mukharrabin. Yang ke-12, ada sentuh tentang maqam. Maqam ini secara ringkasnya, sejauh mana atau sedekat mana jarak. Jarak tu bahasa halus, bahasa dalam, bahasa sufi. Bukan jarak macam kita duk guna hari-hari ni. Jadi maqam itu ialah sejauh mana, sedekat mana jarak atau kedudukan atau kekananan atau pangkat atau darjat atau level kita dengan Allah. Itu maqam. Sebagaimana jarak itu di dunia, sebegitulah jarak itu di akhirat. Jadi jarak itu kena usaha di dunia. Allah balas sama saja. Di dunia ni kita pangkat apa, akhirat esok pangkat itulah kita duduk. Jadi ringkasnya, maqam ini bolehlah dikatakan kedudukan kita dalam tingkat-tingkat jannah kalau di akhirat nantilah. Yang ke-13, pengertian istilah iffah. Ini iffah ni ialah satu sifat yang bagus yang terletak antara beku dan rakus. Beku pun tak bagus, rakus pun tak bagus, iffah bagus. Juga istilah syaja'ah. Syaja'ah ini satu sifat yang terletak antara pengecut dan berani membabi buta. Berani tak tentu hala, terover berani. Syaja'ah ni tengah-tengah. Samalah antara kedekut dan boros. Kita kena tengah-tengah. Kedekut pun tidak, boros pun tidak. Ataupun antara melampau berhati-hati dan melampau baik hati. Melampau berhati-hati pun tak mau, melampau baik hati pun tak mau. Dia tengah-tengah. Yang pertengahan itu insya-Allah baik, yang pertengahan itu selamat,
yang pertengahan itu mahmudah, yang pertengahan itu cermat. Itulah antara hal yang sempat kita kongsikan dalam pengajian sebelum ini. Sekarang kita nak pergilah kepada perkongsian pelajaran yang terkini. Berkata Imam Al-Ghazali, jenis yang ketiga ini ialah tentera qalbu yang ghaib. Jenis yang ketiga ini ialah yang mengetahui keseluruhan ini, yang terbahagi kepada A, yang menempati tempat-tempat zahiriyah. Maksud dia bertempat pada yang zahir, iaitu panca indera yang 5 indera. Pendengaran tu kan ke ghaib, tapi kita katakan dia bertempat pada telinga. Telinga tu zahir. Kuasa melihat itu dia ghaib, tapi dia bertempat pada mata. Mata itu zahir. Kuasa penghiduan itu ghaib, tapi ia bertempat pada hidung. Hidung tu zahir. Itulah maksudnya. Ringkas kata, pendengaran bertempat pada telinga, penglihatan bertempat pada mata, penghiduan bertempat pada hidung, perasaan bertempat pada lidah, penjamahan bertempat pada anggota badan, pada kulit. Yang B pula, yang menempati tempat-tempat batiniah, iaitu rongga otak, dan itu juga 5. Kata Imam, maka sesungguhnya manusia sesudah melihat sesuatu lalu memejamkan matanya, maka ia memperoleh rupanya dalam dirinya, iaitu khayal. Lepas kita tengok sesuatu benda, kita berpaling ataupun kita pergi dari situ, atau kita pejamkan mata, bayangan benda tu tadi ada dengan kita. Jadi khayal ni kita boleh sebut sebagai terbayang, bayangan, terlintas, lintasan, ataupun gambaran awal, gambaran umum. Kemudian bentuk itu kekal padanya disebabkan ada sesuatu yang memeliharanya, iaitu tentera penjaga. Yang ni keupayaan untuk hafal. Kita tengok benda itu, kita pejam mata, kita boleh ingat. Bila kekal ingatan tu, itu ialah tentera penjaga. Tentera ghaib, tentera penjaga. Tadi tentera ghaib, tentera khayal. Ini tentera ghaib, tentera penjaga. Kemudian ia bertafakur, maksud dia berfikir, merenung. Kemudian ia bertafakur pada yang dijagakannya itu, lalu disusunnya sebahagian yang demikian kepada sebahagian. Bila dia tengok, pejam mata, masih ada lintasan dan berterusan. Ingat, tak hilang daripada ingatan. Ada pula satu tentera lagi. Tentera ni tentera berfikir. Fikir tentang benda yang kita nampak tadi. Kemudian ia mengingati apa yang telah dilupakannya, lalu ia kembali kepadanya. Lepas dia fikir, dia susun, himpun balik, baru dia ingat, oh yang aku tengok tadi begini rupa dia sebenarnya. Kemudian dikumpulkannya sejumlah pengertian dari yang dirasakan dalam khayalannya dengan perasaan yang bersekutu antara yang dirasakan dengan panca indera itu. Kita ambil contohlah dulu. Mula-mula contoh yang rumit sikit. Contoh, saya pernah bermimpi. Bermimpi lihat kitab Minhaj Al-Abidin. Kitab Minhajul Abidin ini salah satu daripada karya Imam Al-Ghazali. Jadi lepas terjaga, kita teringat, tadi ada mimpi kitab Minhaj Al-Abidin.
Yang mula-mula teringat tu, yang itu khayal, tentera yang membayang, tentera bayangan. Seimbas lalulah tergambar kitab Minhaj itu tadi. Sedangkan mimpi ataupun benda itu dah tak ada, dah berlalu dah. Kita tengok dalam mimpi. Tapi bila kita jaga benda tu dah berlalu dah pun, ada lagi dengan kita. Masih ada lagi dalam khayalan. Masih ada lagi dalam penggambaran. Masih ada lagi dalam gambaran kita. Jadi, keupayaan menghayal atau mengimbas atau membayang itu ialah satu jenis tentera. Selepas kita teringat tadi, gambaran kitab dan suasana mimpi itu tak hilang. Sampai esoknya pun ingat lagi dengan kita. Itu ada satu tentera lagi, tentera yang memelihara, tentera yang menghafal. Keupayaan mengekalkan isi kandungan mimpi itu satu jenis tentera. Tentera yang mengekalkan, dia mengekalkan apa yang dilihat. Kadang-kadang kita mimpi, kita ingat masa mula-mula tu je, lepas tu lupa lah. Bila mimpi itu masih kekal, jadi saya bertafakur, berfikir, merenung kembali dan cuba susun isi kandungan mimpi itu sepenuhnya. Cuba menjelaskan lagi bahagian-bahagian yang samar. Cuba mengingat bahagian-bahagian yang mungkin dah lemah diingat. Jadi, ini keupayaan memikir. Keupayaan berfikir itu juga ialah satu jenis tentera lagi. Tentera yang ghaib. Selepas itu, saya teringat semula mimpi itu secara keseluruhan. Lepas fikir tadi, dah susun dah balik, himpun dah balik, teringat keseluruhan mimpi itu. Mungkinlah tidak 100%, tapi 90% insya-Allah ingat. Jelas. Seolah-olah kita dapat semula mimpi itu. Jadi keupayaan untuk ingat semula semua ini, itu juga satu jenis tentera. Jadi ada tentera yang dia bagi kita ingat mula-mula, dia mencetus. Kemudian ada tentera yang menjaga supaya tak hilang. Kemudian ada tentera yang memikir, tafakurkan benda tu. Kemudian ada tentera yang mengingat secara keseluruhan. Apa kandungan isi mimpi itu tadi? Kejap lagi kita cerita. Sekarang kita pergi kepada contoh yang mudah. Kita ternampak belalang. Suatu hari kita tengok pokok-pokok bunga sepintas lalu. Lepas tu kita terus masuk ke dalam rumah. Dalam rumah baru kita terperasan, baru terlintas, baru terhayal, baru tergambar. Tadi di celah-celah salah satu pokok tu ada beberapa ekor belalang. Kita tengoklah tadi, tapi tak pedulilah. Dah masuk ke rumah baru ada belalang. Itu tadi tentera penghayal, tentera khayal. Bila ingatan tentang belalang tu tak hilang, kita masih ingat, artinya ada tentera ghaib yang bernama pemelihara atau penghafal. Tentera ini berfungsi dengan baik sampaikan kita masuk ke rumah pun boleh ingat, masih boleh terjaga pengalaman tu kepada kita. Kemudian kita cuba fikir. Cuba fikir pula. Kita fikir kat mana belalang tadi, di mana rupa dia, macam mana kedudukannya. Kita tafakur. Tafakur dan kita fikir. Ini pun satu tentera juga. Artinya ada satu tentera batin yang bernama tentera pemikir dan ia berfungsi dengan baik. Selepas kita fikir tu, himpun balik maklumat dia,
barulah kita ingat dengan lebih banyak dan lebih jelas yang kita nampak sekumpulan belalang tadi. Artinya ada tentera ghaib yang bernama pengingat, dan tentera pengingat itu dia berfungsi dengan baik. Kemudian kita gabungkan semua ini dengan tentera indera kita tadi. Masa ternampak belalang tu tadi, kita punya indera melihat, kita ada kesan warna dia, kita kesan rupa dia, posisi dia. Kemudian tentera indera penghiduan kita, masa kita ternampak belalang itu, kita sedang mencium bau yang wangi, iaitu bau bunga-bunga rus yang ada kat situ. Kemudian tentera pendengaran kita, masa kita ternampak belalang itu, kita ada terdengar bunyi daun-daun, pokok-pokok bergeser ditiup angin. Kemudian tentera penjamahan, sentuhan kaki kita walaupun kita berkasut, tapi kita tahu masa ternampak belalang tu kita tengah pijak atas rumput kawasan yang lembut. Jadi tentera-tentera ini semua, yang zahir yang batin ni, bekerjasama memberikan maklumat yang cantik kepada qalbu, iaitu diri kita yang sebenar. Kata Imam, dalam batin ada perasaan yang bersekutu. Kan dia ada 5 tentera tadi. Perasaan yang bersekutu, himpunan semua tu, ada khayalan, ada pemikiran, ada ingatan dan ada hafalan. Jikalau tidak dijadikan oleh Allah kekuatan hafalan, kekuatan fikiran, kekuatan ingatan dan kekuatan khayalan, nescaya adalah otak itu kosong daripadanya. Maka kekuatan-kekuatan itu juga tentera batiniah. Kita keluar sekejap, kita pergi kepada mimpi tadi. Mimpi kitab Minhaj. Mimpi ini dialami pada hujung tahun 2019. Lepas itu adalah diceritakan kepada beberapa orang dari semasa ke semasa. Tetapi saya menulis tentangnya dalam bentuk cerita penulisan pada bulan 9 tahun 2022. Mimpi dalam bulan 10 bulan 11 tahun 2019. Cerita lisan, cerita bertulisnya tahun 2022. Dalam mimpi itu, saya bermimpi sedang menghadap salah satu kitab Imam Ghazali, iaitu kitab Minhaj Al-Abidin. Di rumah ada satu kitab tu. Di dalam mimpi tu, saya duduk, lebih kurang duduk macam ini lah. Ada meja ke, rihal ke, apa alat tak tahulah, ada kitab tu. Kitab tu dia terbuka, dan saya sedang pegang kedua-dua kiri kanan kitab. Keadaan sekeliling gelap. Yang nampak hanyalah kitab Minhaj. Samar-samar dia nampak, tapi ada bahagian-bahagian tertentu pada kitab itu dia cerah, seolah-olah bercahaya. Cuma tak tahu mana sumber cahaya tu datang, tak tahulah, tapi situ cerah dan boleh baca. Jadi saya pun tengok di situ dan membacanya. Jadi dalam mimpi tu ingatlah apa dibaca tu. Tapi bila sebaik-baik terjaga pada tidur, tak ingat. Tu tadi kita guna tentera-tentera yang 5 tu tadi kan, barulah ingat baca. Masa membaca tu, dalam mimpi tu, qalbu kita tahu Imam Ghazali ada di situ. Sebab saya mimpi Imam Ghazali ni 2 kali setakat ini. Satu, nampak dia tu, dia melintas tu. Yang satu lagi, mimpi yang ini tak nampak akan dia itu, tapi tahu dia ada di situ. Sebab tumpuan tadi kepada kitab Minhaj. Macamlah kadang-kadang kita mimpi tunggu bas. Start mimpi tunggu bas. Orang tanya, orang di sebelah kita dalam mimpi tu lah,
Nak ke mana ni? Oh, tunggu bas nak pergi Pudu Raya. Macam mana kita tahu kita nak pergi Pudu Raya tu? Bukan ada kisah sebelum tu, tak ada. Dalam mimpi tu sendiri kita tahu nak pergi Pudu Raya. Sama juga macam mimpi ni. Dalam mimpi tu tahu dah. Imam Al-Ghazali ada situ, cuma tak nampak. Dan dia seolah-olah nak suruh baca bahagian tu. Bahagian yang cerah tadi. Itu mimpi dia. Jadi selepas terjaga, saya tak ingat apa yang saya baca itu. Cuma saya tahu kat mana duduk dia. Duduk dalam kitab Minhaj. Sungguh pun begitu. Tidaklah kita mencari dia. Mimpi tu kita jaga, kita ingat tu. Ya. Kemudianlah kita sibuk urusan-urusan lain. Selepas beberapa hari barulah kita capai kitab Minhaj tadi, buka. Buka tu kata niat tu nak cari bahagian yang cerah. Kita buka sekejap je. Ni dia, terus jumpa bahagian yang cerah tu tadi. Ya, betul yang ni yang baca hari tu. Jadi apa yang dibaca tu? Jadi bila buka kitab Minhaj tu, bahagian yang bersuluh cahaya terang tu tadi, Imam Ghazali tulis di situ. Kata Imam, aku akan kemukakan contoh untukmu tentang hal itu. Yakinlah bahawa pandangan seperti itu boleh berlaku dengan mudah. Umpama seseorang yang membuat suatu kuih yang lengkap syaratnya. Ada satu orang buat satu kuih, bahan-bahan, cara masak, semua perfect lah. Dicampur dengan gula secukupnya, tetapi ditambah pula dengan sedikit racun yang berbahaya. Ketika hal itu berlaku, ada orang yang melihatnya. Jadi melihat ni dengan mata kepala pun dia, dengan mata qalbu pun boleh. Masa dia buat kuih tadi nampak elok dah. Dia masuk sikit racun, ada satu orang ternampak. Dan ada pula orang yang tidak melihatnya. Satu orang ternampak. Sama ada dengan mata kepala atau mata qalbu, nampak ada racun di dalam. Seorang lagi pula tak nampak. Setelah kuih itu masak, kata Imam Ghazali, dihidangkanlah kepada kedua-dua orang tadi dengan ditaburi hiasan yang menarik selera. Dia hias pula kuih itu tadi. Bagi orang yang melihat atau mengetahui bahawa di dalamnya ada racun, maka dia akan menjauh dan sama sekali tidak ada niat atau keinginan untuk memakan. Orang hidanglah macam mana pun ni, bagus ni, sedap ni, lazat, tak mau. Saya memilih untuk tidak mau. Dia tidak menoleh sedikit pun kepada kuih itu, seolah-olah dia sedang berhadapan dengan hidangan daripada api, bahkan lebih bahaya daripada api. Seolah-olahnya macam tu. Orang hidang kuih tadi yang bukan main hebat kuih tu, macam nak lari tu. Hal ini berlaku kerana dia tahu dengan yakin bahawa kuih itu berbahaya dan dia tidak mahu tertipu dengan hiasan zahirnya sahaja. Ini orang pertama. Adapun yang seorang lagi itu tidak mengetahui yang kuih itu ada racunnya, maka dia pun terpesona dengan rasa dan hiasan zahirnya sehingga keinginan dia lah, dia sudah sangat berkehendak, tak sabar lagi untuk memakannya. Bila habaq saya kata, ni kuih, terus rasa nak bergejolak punya nak tu. Di samping itu, orang kedua ni tadi, dia berasa sangat hairan dengan orang pertama lah. Orang pertama yang tak mau makan kuih itu. Kenapa tak mau? Dengan sedemikian sedap, harum, lazat semua ni, dia tak mau. Bahkan sampai dia menganggap orang yang tidak mahu itu sebagai orang yang bodoh. Tulis Imam Ghazali lagi, perbezaan pendapat antara dua golongan itu disebabkan yang satu golongan itu berhati-hati dan berilmu, sedangkan yang satu golongan lagi jahil dan sangat cuai. Sekalipun bentuk
sifat dan tabiat kedua-duanya adalah sama, iaitu dua-dua orang manusia biasa. Tamat. Inilah bahagian yang cerah. Bila buka baca, oh ini dia. Yang baca dalam mimpi tu. Mimpi ni bila? Tahun 2019 hujung. Okay, selesai bahagian mimpi. Kata Imam, masuk pelajaran kita baliklah. Kami berusaha bersungguh-sungguh untuk memberi pengertian kepada orang-orang yang lemah dengan mengemukakan contoh-contoh supaya mendekatkan. Yang ni selalu kita ulang. Akhir-akhir ni hampir setiap kali kuliah ulang. Mendekatkan, menghampirkan, mendekatkan jarak kepada pemahaman mereka. Kita buat contoh untuk menghampirkan kepada faham. Bukan contoh tu betul-betul kena. Sebab ini bicara tentang khalik dan makhluk. Kita nak cerita berkait dengan Allah ni, dia tak ada satu contoh pun untuk Allah. Jadi contoh-contoh yang dibuat oleh ahli-ahli sufi, ulama-ulama al-ihsan, pelajar-pelajar tasawuf adalah untuk menghampirkan kepada faham. Bukan betul-betul contoh. Siapa sangka itu betul-betul contoh, dialah yang tersesat. Orang yang guna ni tak tersesat. Yang sangka betul-betul contoh itu tadi, dialah tersesat. Sebab itu bila disebut tu kita berhati-hati. Bila kata ahli sufi mengambil contoh, simili, metafora dan sebagainya, kita berhati-hati. Contoh bila dikatakan Allah dengan kita ni umpama kapas dengan kain, untuk menghampirkan, bukan betul-betul. Allah dengan kita ini umpama kaca dengan gelas. Allah kaca kita ni gelas. Kita percaya sungguh-sungguh, kita lah tersesat. Allah dengan kita ni umpama matahari dengan cahayanya. Allah dengan kita ni umpama pokok dengan bayang-bayangnya. Allah dengan kita ini umpama laut dengan ombaknya. Ini untuk menghampirkan kepada faham. Masalah berlaku apabila orang yang tak belajar tetapi dia suka nak berkata-kata. Ataupun orang yang tak berguru dalam ilmu ini tapi dia rajin nak bersuara. Ataupun orang yang tak berjaya faham dan tak berjaya mencapai benda-benda ini, tapi dia sangat ketagihan untuk bagi pandangan. Selalunya begitulah. Itu yang masalah terwujud. Baik, untuk perkongsian kali ini rasanya setakat itu saja dulu. Jadi kita rumuskanlah. Ada macam-macam tentera dalam diri kita. Dalam diri kita sahaja ini pun ada pelbagai tentera. Itu pun hanya sikit yang kita tahu. Apatah lagi tentera-tentera Allah di seluruh alam makhluk ini. Alangkah maha hebatnya Allah. Maka kita teruslah melalui jalan ini dengan belajar dan belajar lagi, sampailah ke mati. Sangat lazat ilmunya dan sangat bermanfaat dapatannya bagi orang-orang yang direzekikan oleh Allah. Apakah antara manfaatnya? Manfaatnya banyak. Antaranya, setelah kita mahir suatu hari nantilah, suatu hari nanti sekiranya kita mahir dalam menyaksikan tentera-tentera qalbu ini, insya-Allah akan terbuka jalan kepada kita untuk menyaksikan keindahan-keindahan dan keajaiban-keajaiban kerajaan Allah. Yang ini pun Imam Ghazali ada sentuh sikit-sikit dalam kitab. Sama-samalah kita berdoa agar Allah majukan kita dalam al-ihsan, Tunku ad-din ini, tasawuf, sufi, tariqah dan sebagainya inilah. Soal jawab. Baru-baru ini ada orang bertanya, wahdatul wujud. Wahdatul wujud ni betul ke salah? Jadi jawapan kita lah begini saja. Nama wahdatul wujud ini
digunakan oleh aliran yang benar dan juga digunakan oleh aliran-aliran yang salah. Istilah tu tadi. Istilah wahdatul wujud ini digunakan oleh pihak yang benar dan oleh pihak yang salah. Digunakan oleh pihak yang pro dan oleh pihak yang kontra, yang anti. Istilah itu ada yang digunakan kena dengan tempatnya dan ada yang digunakan tak kena dengan tempatnya. Ada yang wahdatul wujud betul, tapi disangka bukan wahdatul wujud. Ada pula yang bukan wahdatul wujud, tapi disangka sebagai wahdatul wujud. Jadi istilah wahdatul wujud ini digunakan oleh pelbagai pihak. Ada yang guna betul, ada guna tak betul. Ada juga orang-orang yang sebenarnya dia tak tahu, tak faham, tak pernah belajar, tak berguru tentang wahdatul wujud. Tetapi macam tadi juga, dia banyak suka nak bercakap, suka nak menulis tentang wahdatul wujud. Sama ada dia di pihak yang cenderung kepada wahdatul wujud atau kepada pihak yang menolak wahdatul wujud. Jadi jawapan ringkasnya lah untuk hari ini, ajaran wahdatul wujud ini ada yang benar dan ada yang salah. Ikut tempatnya. Mana yang benar tu benarlah, mana yang salah tu tetaplah salah. Samalah halnya dengan istilah ilmu martabat 3, martabat 7, martabat 40 dan sebagainya. Yang benar-benar lah, yang salah-salah. Jadi masalah ni yang kita sebut tadi, ada pihak yang dia guna istilah tu, dia bawa benda yang salah, tapi guna istilah tu. Ringkasnya begitulah. Soalan yang kedua, macam mana cara nak mendapat ilham atau ilmu laduni berkaitan dengan zaman akhir? Sejak zaman berzaman, ada hamba-hamba Allah yang sesekali dikurniakan ilham-ilham tertentu dalam bidang masing-masing. Ada orang dikurniakan ilham atau laduni dalam ilmu fiqh, iaitu tiang al-Islam. Ada orang dikurniakan ilham dalam ilmu akidah, yakni tiang al-iman. Ada orang dikurniakan ilham dalam ilmu tasawuf, iaitu tiang al-ihsan. Dan ada orang dikurniakan ilham laduni dalam ilmu zaman akhir, iaitu tiang as-sa'ah. Jadi salah satu petua utama dia ialah kena disediakan landasan yang sesuai untuk ia mendarat. Bahagian ni kuliah akan datang kita cerita. Soalan baru, tak sempat nak susun jawapan, kena susun dulu. Kalau tidak nanti orang tersalah faham. Ilmu ilham, ilmu laduni ini Imam Ghazali ada buat satu kitab yang khusus, iaitu Risalah Laduniyah. Risalah Laduniyah ini kita pernah daurahkan kalau tak salah. Ada dia punya rakaman tu dalam YouTube juga. Dan ada pengajian-pengajian kitab Ihya yang kita selip masuk bila kena dengan tempatnya. Dan dalam kitab Ihya ini pun ada je Imam Ghazali sentuh. Bahkan dalam kitab Keajaiban Qalbu yang sedang kita syarahkan ini, ada beliau sentuh. Sampai tempat dia kita cerita. Jadi teruskan pengajian kita ni, jangan tertinggal. Ilmu tasawuf ni seboleh-boleh jangan termiss. Di zaman sekarang Allah dah mudahkan, kita ada teknologi boleh rakam, tak miss walau satu kuliah. Daripada kuliah nombor 1 sampai kuliah 283 ada belakang. Ni yang ke 284, insya-Allah ada juga kalau panjang umur. Tak miss salah satu. Itu yang sebaik-baik. Ya, saya sekadar itu sajalah.